Malaysia ialah sebuah negara Asia Tenggara yang terletak di semenanjung Tanah Melayu dan Kepulauan Borneo. Ia adalah sebuah negara berbilang budaya dengan penduduk lebih 32 juta orang yang terdiri daripada Melayu, Cina, India dan pelbagai etnik lain. Walaupun Malaysia mempunyai keberbagai etnik, agama, budaya dan bahasa, perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting dan menjadi contoh negara-negara lain sebagai negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum serta budaya menjadi pegangan kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap Malaysia. Namun, pada 13 Mei 1969, telah terjadi kemuncak masalah perpaduan kaum di Malaysia pada ketika itu dan merupakan detik hitam yang direkodkan dalam sejarah. Peristiwa pahit ini mungkin tidak akan dilupakan. Tragedi ini telah meragut nyawa serta harta benda rakyat dan dikatakan mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya umum pada 10 Mei 1969. Pada malam 16 Mei 1969, negara diisytiharkan darurat. Dengan pengisytiharan ini, Perlembagaan Persekutuan telah digantung. Negara diperintah secara terus oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah Undang-Undang Tertera. Dalam pada itu, Majlis Gerakan Negara (Mageran) telah dibentuk. Tunku Abdul Rahman telah menarik diri dari mengetuai majlis tersebut. Tempat beliau telah digantikan oleh Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Berikutan itu, Parlimen juga digantung. Pada 31 Julai 1969, terdapat 196 nyawa yang telah terkorban, 439 cedera, 39 hilang dan 9,143 ditahan. Dan 211 kenderaan musnah telah dicatatkan walaupun terdapat beberapa pihak menganggarkan jumlah yang lebih tinggi. Pada tarikh 31 Ogos 1970, negara secara rasmi mengisytiharkan rukun negara oleh Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong keempat disebabkan berlakunya peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969. Peristiwa hitam tersebut telah mendorong pemimpin negara dari pelbagai kaum memikirkan satu formula bagi memulihkan perpaduan kaum yang lebih utuh dan kental. Tun Abdul Razak Husin yang mengetuai Majlis Gerakan Negara (Mageran) ketika itu telah menubuhkan 3 badan iaitu Majlis Muhibah Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Perundingan Negara (MPN). Hasil daripada perbincangan-perbincangan yang diadakan oleh MPN, maka lahirlah Rukun Negara. Tujuan mengisytiharan adalah untuk memupuk semangat perpaduan antara berbilang kaum dan menjamin ketenteraman negara daripada penjajahan luar. Oleh itu, prinsip-prinsip dalam Rukun Negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi memastikan kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun negara yang terdiri daripada 5 prinsip iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan menjadi teras kepada melahirkan keharmonian dan perpaduan negara. Kepercayaan kepada Tuhan dimaksudkan sebagai bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan. Tetapi agama dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam persekutuan dan tidakkan membezakan terhadap seseorang warga negara atas alasan atau perihal agama adalah dilarang sama sekali. Jawatan kuasa penggubah Rukun Negara menyedari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan merosakkan bangsa dan negara. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam Rukun Negara. Kesetiaan kepada raja dan negara adalah berteraskan kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara.
Selaras dengan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai raja mengikut perlembagaan, sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri dan Yang di-Pertuan Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Seri Paduka Baginda, Raja-Raja dan Yang di-Pertua Negeri merupakan lambang perpaduan masyarakat. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Keluhuran perlembagaan yang menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Perlembagaan negara adalah sumber perundangan yang tertinggi dan berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara. Perlembagaan negara telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Oleh hal yang demikian, ia merupakan satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu-gugat oleh mana-mana individu atau mana-mana pihak. Perlembagaan Malaysia juga turut menentukan pola politik dan kedudukan sosio-ekonomi rakyat di negara ini. Ianya juga adalah sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosio-ekonomi rakyat. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang keadilan yang diasaskan atas kedaulatan undang-undang menunjukkan bahawa setiap rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang. Selain itu, kebebasan asasi juga terjamin bagi semua warga negara Malaysia. Undang-undang negara yang berasaskan perlembagaan perlu diterima dan dipertahankan kedaulatannya. Tanpa adanya undang-undang, maka negara tidak dapat mencapai keamanan dan kestabilan. Seterusnya, undang-undang negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Menerusi kewujudan undang-undang juga, ia akan menjamin kehidupan anggota masyarakat agar dapat hidup dalam suasana yang teratur dan selamat tanpa sebarang bentuk kekacauan. Hak-hak semua rakyat juga boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang serta perkara-perkara seperti mana yang dijamin oleh perlembagaan negara. Hak-hak kebebasan yang dijamin oleh perlembagaan itu tidaklah termasuk hak menggulingkan kerajaan sama ada dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut perlembagaan. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat. Ianya bertujuan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk seorang individu dan masyarakat yang berdisiplin dan bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Tata susila ini membenci dan mengutuk tingkah laku atau perbuatan yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang atau sesuatu golongan. Tingkah laku sopan juga mengandungi satu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kedua kehidupan persendirian dan kehidupan bernegara. Prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Kesimpulannya, hukum negara bukanlah sekadar prinsip yang hanya dilafazkan dengan ikrar, tetapi ianya menuntut kesungguhan setiap warga negara untuk menghayati dan mengamalkannya. Justru, mengamalkan rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, muhibah tanpa mengira kaum serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Melalui perpaduan yang kukuh, maka pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dan kestabilan politik dapat dikekalkan dalam sistem pemerintahan negara yang bercorakkan demokratik. Sekian, terima kasih.